sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku sehinggalah harta rampasan perang tidak dibahagikan. Dan harta tidak akan berlaku kiamat, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kan apabila harta pusaka tidak dibahagikan dan harta rampasan perang itu tidak diraikan. Orang tak gembira walaupun dapat harta rampasan perang. Apa maksud riwayat ni? Okay. Ada yang kata harta pusaka tidak dibahagikan. Mungkin kerana di zaman tersebut orang dah jahil tentang hukum miras. Boleh jadi juga tak dibahagikan sebab apa? Sebab harta yang nak dibahagikan itu terlalu sikit. Boleh jadi juga hutang terlalu banyak sehingga kan bila orang mati kena bayar hutang langsung tak meninggalkan harta pusaka. Jadi nak bahagi macam mana? Boleh jadi juga di akhir zaman nanti ni orang tak berapa nak ambil perhatian sangat dengan harta. Walaupun yang mati tu meninggalkan harta yang banyak. Sebab apa? Wallahu a'lam, mungkin zaman tu zaman perang agaknya. Jadi orang tak ambil peduli sangat pasal harta ni. Ataupun terlalu banyak orang yang mati. Jadi tidak ada waris yang nak mewarisi. Tak ada waris nak mewarisi harta. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang disebutkan oleh para ulama. Antaranya Al-Imamul Qurtubi, antaranya Al-Imamul Nawawi rahimahullah, antaranya Al-Imamul Ityubi dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim. Jadi mereka telah menyebutkan kemungkinan-kemungkinan ni. Boleh jadi yang ni, boleh jadi yang tu. Kenapa? Kerana kita tak tahu. Nabi SAW tak sebut. Jadi kita boleh andai. Tapi yang pasti, Nabi kata, dekat-dekat nak kiamat nanti ni, harta pusaka tidak dibahagikan. Dan harta rampasan perang, bila orang dapat, orang tak gembira. Sebab apa? Boleh jadi, orang tak gembira, tentera tak gembira dapat harta rampasan perang ni, sebab kalau dapat pun, harta rampasan perang, mereka takkan dapat habuan. Sebab apa? Sebab kezaliman berlaku, pemimpin tak amanah. Pemimpin tibai semua, contoh. Ataupun pemimpin pilih kasih, hanya beri kepada tentera yang dia sayang saja. Bias. Ya. Bias. Maka sebab tu, orang yang beriman, orang yang ada prinsip, mereka tak happy bila dapat harta rampasan perang pada zaman tu, kerana berkemungkinan adanya kezaliman berlaku. Ya, ada kezaliman berlaku. Okey. Okey. Ataupun mungkin juga mereka tak happy, mereka tak gembira disebabkan oleh mereka tak gembira dapat harta rampasan perang walaupun banyak kerana tentera mereka mati banyak. Sebab peperangan ni peperangan yang besar. Peperangan yang besar akan berlaku di akhir zaman, tentera Islam banyak mati. Kalau dapat harta rampasan perang pun taklah seronok mana. Kerana kesedihan itu lebih besar daripada kegembiraan mendapatkan harta tersebut. Kemudian riwayat ni menyebutkan thumma qala bi yadihi hakaza wa nahaha nahwa Syam. Kemudian Nabi SAW pun mengarahkan tangannya ke arah Syam. Syam ni mana? Syam ni kawasan Syria, kawasan Jordan, kawasan Lebanon, kawasan Palestin. Nabi menunjukkan tangannya ke arah Syam. Lalu Nabi SAW pun menyebut aduun yajma'una li ahli al-Islam wa yajma'u lahum ahlul Islam. Ibnu Mas'ud mengatakan Rom. Nabi SAW kata dalam hadis ni ada satu musuh yang mana mereka ini akan berhimpun untuk orang-orang Islam. Berhimpun nak perang dengan orang Islam. Dan orang Islam juga berhimpun untuk memerangi mereka. Siapa musuh ni? Kata Ibnu Mas'ud, inilah golongan Rom. Wa takunu 'inda dhakumul qital raddatun syadidah. Yang mana berlakunya pada peperangan ini, ya, akan berlakunya orang meninggalkan Islam, sama ada secara zahir ataupun secara tersembunyi. Mereka meninggalkan Islam. Kan?
Jadi boleh jadi juga maksud dia tentera Islam terpaksa berundur seketika. So ada tiga makna. Boleh jadi orang tinggalkan agama Islam disebabkan peperangan ni, disebabkan takut. Boleh jadi orang tinggalkan secara tersembunyi. Boleh jadi bukan makna tinggalkan agama, tapi terpaksa meninggalkan medan seketika. Fayashtarituna al-muslimuna syurtatan lil maut la tarji'u illa ghalibah. Kemudian orang tentera orang Islam ni bila nak berperang dengan Rom ni di akhir zaman ni, mereka akan keluarkan satu kumpulan dulu. Yang mana kumpulan ni mereka memang nak pergi mati. Jangan kembali melainkan untuk menang. Menang baru boleh balik. Selagi tak menang, bertahan di medan. Fayaqtatiluna hatta yahjiza bainahumul lail. Mereka pun berperang. Berperang dengan orang Rom sehingga malam menjadi pemisah mereka. Ya? Baik. Fayafi'u ahaula wa haula kullun ghairu ghalib wa tafna syurtah. Lalu bila malam berlangsung, yang ni pun balik, yang ni pun balik. Tak ada yang menang. Kemudian berperang demi berperang demi berperang, golongan yang pertama ni, yang pergi awal ni, binasalah. Binasa kumpulan tu, matilah mereka. Summa yashtaritul muslimuna syurtatan lil maut la tarji'u ila al-ghalibah. Kemudian orang Islam hantar lagi satu kumpulan yang mana mereka ni pergi memang untuk mati. Jangan kembali melainkan setelah menang. Fayaqtatiluna hatta yumsu. Mereka berperang dengan orang Rom sehingga sampai waktu petang. Fayafi'u haula wa haula kullun ghairu ghalib. Lalu ini pun kembali, yang ni pun kembali, dua-dua tak menang. Wa tafna syurtah. Berperang demi berperang demi berperang, lama-lama kumpulan ni pun binasa. Fa idza kana yaumur rabi'. Apabila sampai hari yang keempat, nahada ilaihim baqiyatu ahli Islam. Bila sampai je hari yang keempat, baki orang-orang Islam setelah dua kumpulan mereka telah binasa, mereka pergi. Mereka berhimpun daripada tempat yang pelbagai mereka datang, mereka berhimpun, mereka nak berperang. Fayaj'alullahu dabrata alaihim. Lalu Allah Azza wa Jalla menjadikan kekalahan tu di atas orang-orang Rom. Mereka yang baki ni berperang dengan Rom, Rom kalah. Fayaqtuluna maqtalatan. Fayuqtaluna maqtalah. Mereka dibunuh dengan satu pembunuhan la yura misluha, yang mana tak akan dilihat pembunuhan seperti itu, kan? Ada kadang-kadang boleh jadi Nabi sebut lam yura misluha, tak pernah dilihat seperti itu. Ada yang kata tak akan dilihat seperti itu, ada yang kata tak pernah dilihat. Perawi Syam. Hatta inna at-ta'ir la yamurru bi janbatihim fama yakhlufuhum hatta yakhiru maida. Maksudnya Nabi SAW kata peperangan itu menyebabkan kematian tentera Rom itu begitu ramai. Sehingga kan Nabi kata tak pernah dilihat pembunuhan seperti itu, ataupun tidak akan terlihat pada masa akan datang pembunuhan yang sedahsyat itu. Kalau kita kata la yura, bukan lam yura, la yura maksudnya kita menafikan pada masa akan datang. Tidak akan ada lagi pembunuhan yang sedahsyat itu pada masa akan datang. Tapi kalau lam yura, maksud kita menafikan benda belakang. Tidak pernah terlihat sebelum ini pembunuhan yang sedahsyat itu. Maksud bagaimana pembunuhan itu? Nabi SAW menyebutkan hatta inna at-ta'ir la yamurru bi janbatihim fama yakhlufuhum hatta yakhira maida. Yang bermaksud kalau burung terbang, ya, kalau burung terbang melalui kawasan yang mana mayat bergelimpangan ni, burung tidak dapat melepasi mayat-mayat tersebut sehingga burung yang terbang tu pun akan mati. Maksudnya begitu luas kawasan yang dibanjiri dengan mayat-mayat tu. Sehingga kan para ulama yang mensyarahkan hadis ni dia kata, kalau burung tu terbang, burung tu tak mampu sampai ke mayat yang terakhir, melainkan burung tu pun akan jatuh. Kenapa burung tu jatuh? Ada yang kata burung tu jatuh mati disebabkan bau yang teramat teruk daripada bangkai yang mati tu, daripada tentera Rom tu.
Ada juga yang kata disebabkan jaraknya yang terlalu jauh. Jarak terlalu jauh, jadi dia tak mampu nak habiskan. Dia mesti berhenti juga rehat. Budak dia mati. Okey. Fayata'addu banul ab kanu mi'atan fala yajidunahu baqiya minhum illa ar-rajul wahid. Anak-anak bagi seorang ayah mengira sesama mereka, ya, kalau mereka tu ada 100, mereka tidak akan dapat yang tidak akan dapati yang kekal di kalangan mereka melainkan hanya 100, satu orang saja. Jadi oleh kerana itu bagaimana nak bergembira dengan harta rampasan perang? Maksudnya orang Rom pun mati, tentera Islam pun ada juga yang mati. Pembunuhan beramai-ramai. Kan? Mati ramai ni. Jadi macam mana Nabi kata kalau ada rampasan perang, macam mana harta rampasan perang, macam mana nak gembira? Wa au ay mirasin yuqsam. Macam mana nak dibahagikan harta rampasan perang sebab dah ramai-ramai mati, seorang je tinggal warisnya. Fa bainama hum kadzalik idh sami'u bi ba'sin huwa akbaru min dzalik. Ketika mana mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar satu berita buruk yang lebih dahsyat, yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Faja'ahum sariq. Datang satu orang yang menjerit, innad dajjal qad khalafakum fi zararikum. Sesungguhnya dajjal telah menemui zuriat-zuriat kamu. Fayarfaduna ma fi aidihim. Lalu mereka pun tinggalkan apa yang ada di tangan mereka. Kalau ada harta rampasan perang, mereka tinggalkan juga. Kalau ada senjata pun mereka tinggalkan juga. Wa yuqbilun. Mereka pun pergi ke arah keluarga mereka. Fayab'atsuna 'asharata fawaris tali'atan. Mereka hantar 10 kuda, ya, tentera berkuda. Inilah kata Nabi SAW, inilah a'rifu asma'ahum wa asma'a abna'ihim. Yang mana Nabi kata, aku tahu nama mereka, aku tahu nama ayah mereka. Wa alwana khuyulihim, aku tahu warna kuda mereka. Hum khairu fawaris ala dhahril ar yauma izin. Yang mana mereka itu adalah tentera berkuda paling baik pada yang berada di atas muka bumi pada ketika itu. Au min khairi fawaris ala dhahril ar yauma izin. Nabi kata mereka itu yang terbaik ataupun di kalangan yang terbaik. Jadi kalau kita tengok dalam riwayat ni, di antara faedah yang kita boleh ambil adalah yang pertama, peperangan dengan Rom itu di akhir zaman itu pastinya akan berlaku. Walaupun ada perjanjian damai dibuat, tetapi akhirnya akan berperang juga orang Islam dengan orang Rom. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab peperangan itu ialah apabila berlakunya satu orang di kalangan orang Rom ini yang mengangkat salib dan mengatakan kemenangan itu disebabkan salib. Orang Islam marahlah. Berlaku akhirnya peperangan, dan peperangan itu berlaku dengan jumlah kematian yang besar. Sehingga kan apabila berlakunya kematian yang begitu banyak, itulah yang penyebab dipanggil malhamah kubra. Dan kematian yang besar inilah menyebabkan orang-orang Islam tidak gembira lagi dengan harta rampasan perang, dan jika ada harta pusaka pun tak dapat nak dibahagikan kerana tinggal seorang je waris. Daripada 100 kalau wujud, satu orang je yang hidup. Okey? Kata Syekh, wa majma'u jaysh al-islami lil mahkamah al-kubra yawma idzin madinatu Dimashq fil Ghutah. Tempat berhimpunnya tentera Islam di akhir zaman ni untuk bersiap siaga nak berperang dekat kawasan Dabik ni ialah kubu mereka, tempat berhimpun mereka ialah Ghutah. Ghutah ni satu kawasan berhampiran dengan Syria. Wahum khairu jaishin ala dhahril ard anadhak. Yang mana mereka ini adalah sebaik-baik tentera yang ada di atas muka bumi pada ketika itu. Yansuruhumullahu ala Rum. Yang mana Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemenangan kepada mereka ke atas tentera Rum. Jadi dahsyatlah peperangan ni, sememangnya dahsyat. Bila tu wallahu a'lam, kita tak tahu bila akan berlaku, tetapi kita yakin dan percaya ia akan berlaku. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fustatul muslimina yaumal malhamah bil Ghutah ila janibi madinatin yuqalu laha Dimashq min khairi madain Syam. Fustatul muslimin, kubu orang Islam pada hari peperangan besar ialah di Ghutah, yang mana dia berada
berdekatan di tepi satu bandar yang namanya Dimashq, yang mana itu di antara Ghutah itu di antara bandar yang terbaik yang ada di Syam. Nabi SAW sebut satu bandar yang namanya Dimashq, ataupun orang Melayu dipanggil Damsyik, dekat Syria lah kan. Kerana pada zaman Nabi SAW, Dimashq ni masih lagi berada di bawah kerajaan Rom, kuasa Rom. Jadi sebab itu Nabi kata nanti orang Islam akan berkubu di sana. Ini merupakan salah satu daripada tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang mengutuskan Nabi Muhammad SAW dengan wahyu yang benar, yang mana pada ketika itu Rom berkuasa di tanah itu, di tanah Syria ni. Rom berkuasa. Kan? Akhirnya khabar Nabi itu tak dah pelik untuk kita terima di zaman sekarang ni. Sebab apa? Sebab Syria ni telah pun berada di bawah kuasa orang Islam, yang mana yang tinggal di Damsyik, yang tinggal di Halab, yang tinggal di Ghutah adalah orang Islam pada hari ini. Jadi tak heranlah kalau Nabi SAW kata kubu orang Islam yang merupakan tentera terbaik pada zaman tu berada di Ghutah. Cuba kita bayangkan kalau kita hidup zaman Nabi SAW, Nabi tengok satu tempat yang sedang dikuasai oleh Rom, Nabi kata di situ kubu orang Islam. Mungkin kita payah sikit nak bayang. Kita percaya dengan Nabi SAW, kita beriman dengan setiap kata-kata Nabi SAW, tapi untuk kita bayangkan macam mana katalah hari ini saya kata kubu orang Islam yang terbaik ada dekat London contohnya. Bukan London lah kita kata, sebab London ramai orang Islam. Kita ambil lah kubu terbaik bagi orang Islam pada di akhir zaman nanti, kalau saya lah kata, akan berada di New York contohnya, ataupun di White House. Tuan-tuan mungkin susah nak bayang macam mana tempat tu, bukan tempat orang Islam majoriti kan. Tapi saya bukan Nabi lah, mungkin orang kata mengarut lah. Tapi oleh kerana ini Nabi SAW yang ucapkan, Nabi SAW yang sebut, mereka riwayatkan pada kita. Walaupun pada waktu itu sukar untuk dibayangkan, tetapi mereka beriman dengan Nabi SAW, mereka riwayatkan kepada kita, dan hari ini kita baca riwayat ni. Walaupun di zaman Nabi SAW, Ghutah, Dimashq, Syria itu sendiri berada di bawah kuasa Rom, hari ini tidaklah pelik kerana kita nampak sendiri orang Islam telah menguasai bumi Syria itu. Ya? Baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebut, ini dalam riwayat Ahmad dan juga Abu Daud, yang mana Abu Darda menyebutkan sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi SAW menyebutkan, Nabi SAW bersabda, yaumul malhamatil kubra fustatul muslimin bi ardin yuqalu laha al-Ghutah fiha madinatun yuqalu laha Dimashq khairu manazil al-muslimin yawma idzin. Yaumal malhamatil kubra, pada hari malhamah kubra, pada hari berlakunya peperangan besar di antara Rom dan juga muslimin di akhir zaman sebelum kiamat nanti, akan adanya satu kubu bagi orang Islam. Fustatul muslimin bi ardin, yang mana kubu orang Islam ni akan berada di satu bumi yang namanya Ghutah. Fiha Madinah, di Ghutah tu, di kawasan itu ada satu bandar yang dinamakan Dimashq. Itu adalah sebaik-baik tempat orang Islam untuk turun pada hari tersebut. Ya. Wa fathul Qastantiniyah 'ala al-muslimin biduni qital. Wa silahuhum yawma idzin at-takbir wa at-tahlil wa biqiyadati al-Mahdi. Kata Syekh Al-Arifi, pembukaan kota Konstantinopel pada waktu itu orang Islam dapat bukanya tanpa berperang, yang mana senjata mereka adalah takbir, Allahu Akbar. Senjata mereka tahlil, la ilaha illallah, dan juga dengan pimpinan Imam Mahdi. Itu di akhir zaman nanti. Kita akan buka Konstantinopel semula, tapi bukan dengan peperangan. Hanya dengan lafaz takbir dan juga tahlil. Takbir, Allahu Akbar, dan juga la ilaha illallah. Berkemungkinan dengan dakwah lah. Baik. Fafil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qal sami'tum bi madinatin janibun minha fil bar wa janibun minha fil bahr qalu na'am ya Rasulullah
Qala la taqumu sa'a hatta yaghzuwaha 70,000 min bani Ishaq. Fa idza ja'uha nazalu falam yuqatilu bisilah wa lam yarmu bisahm. Qalu la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu ahadu janibaiha. Qala Thawr bin Yazid قال ثور بن يزيد لا أعلمه إلا قال الذي في البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج فيدخلونها فيغنمون أو فيغنمون فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون. Ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya yang bermaksud dalam hadis disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kamu pernah tak dengar satu bandar yang mana sebahagian daripada bandar tersebut berada di daratan, sebahagian berada di lautan? Nabi kata, kamu pernah dengar satu bandar yang sebelahnya, sebahagiannya ada di darat, sebelahnya ke arah laut? Okey. Qalu na'am ya Rasulullah. Para sahabat kata, iyalah ya Rasulullah, kami pernah dengar. Maka Nabi SAW kata, tidak akan berlakunya kiamat sehingga ia diperangi oleh 70,000 orang daripada kalangan Bani Ishaq. Daripada keturunan Bani Ishaq. Siapa Bani Ishaq? Siapa keturunan Ishaq? Di sini timbul satu perbahasan. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Qurtubi, mereka bahas tentang isu ni. Qadhi Iyad juga bahas tentang isu ni. Sebahagian daripada ulama menyebutkan, ni salah ni. Bukan Bani Ishaq ni, perawi salah. Bukan Nabi salah. Perawi masa nukil dia kata salah. Sebab apa? Sebab mungkin Nabi SAW maksudkan Bani Ismail, Banu Ismail. Kerana Nabi maksudkan Arab. Yang akan pergi berperang di sana tu Arab. Yang akan pergi nak buka kawasan tu Arab. Jadi bila Arab, dia mesti keturunan Bani Ismail. Bukan Bani Ishaq. Ishaq ni keturunan Yahudi. Bani Israel. Kerana anak Nabi Ibrahim kan dua orang. Satu Ismail yang menjadi sumber kepada keturunan Arab. Satu lagi Bani Ishaq yang menjadi punca kepada keturunan Yahudi. Bani Israel pada hari ini. Jadi bila Nabi kata Bani Ishaq, sebahagian daripada ulama hadis yang mensyarahkan hadis ni, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, dia mengatakan ada yang kata salah. Ini perawi ni waham. Perawi tersilap. Sepatutnya bukan Bani Ishaq tapi Bani Ismail. Imam Nawawi juga menukilkan pandangan ni, tetapi pandangan selainnya, pandangan yang ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Syekh Al-Utubi sebut dalam kitab dia mengatakan Bani Ishaq, sebutan Bani Ishaq tu memang betul daripada Nabi, dia kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW maksudkan di sini ialah orang Syam yang pergi ke Konstantinopel tu, orang Syam. Yang mana orang Syam kita kena tahu, mereka ni asalnya daripada keturunan Bani Ishaq. Memang daripada Bani Ishaq. Cuma mereka ini telah pun menerima Islam. Mereka terima Islam dan jadi muslimin. Walaupun mereka daripada keturunan Ishaq, tapi mereka telah convert menjadi muslim. Ada juga yang kata seperti Imam Qurtubi